Kemudian al-makhsusu bi jawami'il kalimi wa samahatid din. Dan Nabi Muhammad SAW ini dikhaskan oleh Allah Ta'ala, dibagi keistimewaan dengan jawami'il kalim. Jawami'ul kalim ini disebut oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis. Artinya Nabi SAW pernah dalam sebuah hadis meliskan apa perkara-perkara yang ia terdapat yang nadarah nabi-nabi yang lain. Ada beberapa perkara lah. Tapi salah satunya ialah utitu bi jawami'il kalim. Aku dikurniakan dengan jawami'il kalim. Jawami'il kalim ini apa bendanya? Para ulama, jawami'il kalim ini ialah perkataan-perkataan yang sedikit, yang simple, yang indah panjang, tapi memiliki makna yang padat dan banyak. Ini di antara khususiyah ataupun keistimewaan Nabi SAW. Dan kalau tadi lihat, hadis 40 ni kebanyakannya daripada hadis jenis cuma ni. Artinya ada hadis yang pendek saja. Contohnya macam la darar wala dirar. La darara wala dirar. 4 perkataan. Tapi daripada 4 perkataan ini, ulama boleh mengeluarkan beratus-ratus masalah. Dan daripada satu hadis ini timbul banyak konsep-konsep dalam usul fikih dan fikih. Lepas satu. Artinya siapa yang belajar usul fikih dan fikih akan tahu daripada hadis seperti ini saja, la darar wala dirar, ia punya pecahannya tu, rantingnya tu daripada satu hadis ini banyak berhabis. Ini maksud jawami'ul kalim. Artinya perkataan yang ringkas, sikit saja ia punya jumlah perkataannya, tapi dari segi maknanya padat dan penuh dan banyak. Cuma tu. Jadi ini antara khususiyah ataupun keistimewaan Nabi Muhammad SAW, dan di antara keistimewaannya juga ialah samahatid din, keringanan ataupun keringanan dalam beragama. Artinya daripada semua syariat-syariat yang Allah Ta'ala turunkan arah Nabi-Nabi yang lain, syariat yang paling ringan dan syariat yang paling dimudahkan oleh Allah Ta'ala ialah syariat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita akan lihat dalam hadis, ada sebuah hadis itu, ia menceritakan mengenai itu. Artinya, agama Islam ini secara umumnya, kalau kita melihat kepada syariatnya itu dengan teliti, kita akan mendapati bahawa banyak sebenarnya keringanan dan rahmat yang Allah Ta'ala bagi daripada hukum hakam itu. Artinya, mun dibandingkan syariat Nabi ini dengan syariat Nabi-Nabi yang lain sebelum ini, maka jelas dan nyata bahawa syariat kita ni lebih ringan dan lebih luas daripada syariat Nabi-Nabi yang lain. Ini keistimewaan yang Allah Ta'ala bagi arah Nabi Muhammad SAW. Salawatullahi wassalamu alaihi wa ala sairin nabiyina wal mursalin wa ali kullin wa sairis salihin. Dan kemudian Al-Imam An-Nawawi meneruskan dengan selawat kepada Nabi Muhammad SAW dan sekalian para Nabi-Nabi yang lain, dan kepada ahli keluarga bisturang. Wa ali kullin wa sairis salihin. Wa alin nabi, alun nabi ataupun alu Muhammad, yang kita ni artinya alu Sayyidina Muhammad, yang kita ni malar sebut dalam semayang kan, ni kita ni Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alu Sayyidina Muhammad, siapa maksudnya di sini? Menurut ia berbeza mengikut maqam ataupun mengikut konteks. Kalau konteksnya dalam zakat, alu Muhammad ni ialah Bani Hashim sama Bani Muttalib. Sebab dalam zakat disebutkan dalam hukum zakatnya, alu Muhammad haram menerima zakat. So dalam konteks ini siapa? Konteksnya ialah Bani Hashim sama Bani Muttalib. Kalau dalam konteks puji-pujian, maksudnya ialah kesemua orang soleh daripada umat Muhammad. Dan kalau dalam konteks doa, ialah semua umat Muhammad secara mutlak, tidak kira ia soleh ataupun ia fasik. Contoh. So di sini oleh sebab ia maqam doa, dia selawat kepada Ali Muhammad, maka terkandung dan termasuklah semua umat Nabi Muhammad SAW sama ada ia soleh ataupun ia fasik. Okay. Qala amma ba'd faqad ruwina an Ali bin Abi Talib wa Abdullah bin Mas'ud wa Mu'adz bin Jabal wa Abi Darda'i wa Ibn Umar wa Ibn Abbas wa Anas bin Malik wa Abi Hurairah wa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhum min turuqin katsiratin biriwayatin mutanawwi'atin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man hafiza ala ummati 40 hadithan min amri diniha بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء وفي رواية بعثه الله فقيها عالما وفي رواية أبي الدرداء وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا وفي رواية ابن مسعود قيل له ادخل من أي أبواب الجنة شئت وفي رواية ابن عمر كتب في زمرة العلماء وحشر في الشهداء. Okay. Amma ba'd, artinya amma ba'd biasanya satu uslub yang dipakai oleh ulama. Habisnya khutbah, okey, aku akan pindah ni kepada isi utama. Amma ba'd. Artinya amma ba'dal basmalati walhamdalati wassalati wassalami ala Rasulillah. Adapun selepas bismillah dan hamdalah dan selawat, maka faqad ruwina an Ali bin Abi Talib.
Di sini Imam Nawawi menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh banyak sahabat. Pertama diriwayatkan oleh Al-Imam Ali bin Abi Talib, kemudian Abdullah bin Ibni Mas'ud, kemudian Mu'adz bin Jabal, kemudian Abu Darda, kemudian Ibn Umar, kemudian Ibn Abbas, kemudian Anas bin Malik, dan kemudian Abu Hurairah, dan kemudian Abu Sa'id Al-Khudri. Di sini sudah ada beberapa sahabat yang meriwayatkan min turuqin katsiratin, daripada jalur sanad yang banyak. Artinya bayangkan dia, hadis ini diriwayatkan oleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 orang sahabat. 9 orang sahabat itu meriwayatkan lagi arah orang selepas durang. Berapa orang tu meriwayatkan daripada durang? Tadi ambil tes setiap seorang 10 orang lah mendengar. 9 kali 10 90 orang. Daripada 90 orang itu meriwayatkan lagi arah orang selepas durang. Artinya turuk bagi hadis ini banyak. Jalur sanad bagi hadis ini banyak perhabis. Riwayatin mutanawwi'atin, dengan riwayat-riwayat yang berbeza-beza dari segi lafaznya. Karena tadi lihat ada lafaz yang berbeza-beza. Bahawa sanya Rasulullah SAW bersabda, "Man hafidha ala ummati 40 hadithan min amri diniha, ba'athahu Allahu yawmal qiyamati fi zumratil fuqaha'i wal ulama." Barang siapa yang menghafal daripada umatku ini 40 hadis daripada urusan agamanya, maka Allah Ta'ala akan mengutusnya ataupun membangkitkan ke dia pada hari kiamat di dalam golongan para fuqaha dan para ulama. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, ba'athahu Allahu faqihan aliman, ia akan dibangkitkan sebagai seorang faqih yang alim. Wa fi riwayat Abi Darda, dan dalam riwayat Abi Darda, wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahidan, aku akan menjadi ia punya pemberi syafaat dan saksinya pada hari kiamat. Wa fi riwayat Ibni Mas'udin, dan dalam riwayat Ibni Mas'ud, qila lahu udkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta, orang ini dikatakan pada hari kiamat, masuklah dari pintu mana saja yang kau mau. Wa fi riwayat Ibni Umar, kutiba fi zumratil ulama'i wa husyira fi syuhada. Dalam riwayat Ibn Umar dalam mengenai hadis ini, diriwayatkan bahawa orang cuma ni akan ditulis daripada golongan ulama dan dikumpulkan dalam golongan syuhada. Okey, ini hadis mengenai 40. Man hafiza 40 hadisan. Apa masalahnya? Apa isunya? Wattafaqal huffazu ala annahu hadithun da'ifun wa in kathurat turuquhu. Dan para huffaz, artinya huffaz ini bukan hafiz Quran lah, tapi huffaz ini satu istilah khusus dalam ilmu hadis untuk menunjukkan level orang itu dalam ilmu hadis. Dan al-hafiz ini biasanya level yang tertinggi. Jadi para huffaz, artinya para huffaz ini, majoriti para huffaz, Al-Mizzi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Salah, Al-Hakim dan lain-lain, dorang mengatakan, dorang bersepakat bahawa annahu hadithun da'if, bahawa hadis ini hadis da'if. Okey. Di sini tadi mesti masuk sedikit arah istilah. Secara umumnya, hadis ini terbagi dua saja asalnya. Maqbul sama mardud. Maqbul diterima, mardud ditolak. Tapi pembahagian dua buting ini dalam konteks apa? Dalam konteks hukum hakam agama dan dalam konteks akidah. Dalam konteks akidah sama hukum hakam agama, ataupun tadi khususkan lagi lah hukum hakam agama. Hukum hakam agama halal haram dan akidah, maka ada yang maqbul dan ada yang mardud. Ini pembagian awal. Kemudian yang maqbul ini terbagi dua. Sahih dan hasan. Sahih dan hasan. Tadi akan terjemah semua ini istilah. Menteri terjemah, ia boleh membawa salah faham. Macam ni yang mardud. Yang mardud ini yang di bawah hasan. Antara dhaif. Dan dhaif banyak jenis. Ada munkar dan lain-lain. Dan juga maudhu', hadis palsu. Okay? So di sini ada dua-dua ni. Yang maqbul ialah hadis sahih dan hasan. Yang mardud ialah hadis dhaif dan maudhu'. Tamam. Tapi yang kita lagi sekali, pembahagian dua buting ni, iaitu maqbul dan mardud, ialah dalam konteks halal haram dan dalam konteks akidah. Adapun dalam konteks lain atau, which is contohnya dalam fadail amal, fadilat-fadilat amalan, satu. Atau dalam konteks al-wa'az, peringatan-peringatan, maka hadis dhaif masuk arah maqbul. Artinya hadis dhaif boleh diguna pakai dalam fadail amal dan dalam wa'az, peringatan. Dengan syarat-syaratnya lah, of course, dengan syarat-syaratnya. So yang confirm mardud di semua perkara ialah apa? Hadis maudhu', hadis palsu. Wal maudhu'ul muhtalaqul masnu'u 'ala an-nabiyil karim. Artinya maudhu' ni ialah hadis yang diada-adakan dan dibuat-buat, yang dinisbahkan arah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis palsu baik fadail amal,
Pebaik wa'az artinya pebaik pada cerita-cerita ataupun pada peringatan-peringatan akhirat, ditolak. Hadis dhaif ada ia punya detail. Detailnya ialah dalam perkara-perkara berbentuk akidah dan dalam perkara-perkara berbentuk halal dan haram, ditolak secara pasti, secara ittifaq. Dan dalam fadail amal diterima pun secara ittifaq daripada para fuqaha dan muhaddisin. Dengan syarat-syaratnya. Jadi, hadis ini tadi itu ialah hadis dhaif. Dan elakkan daripada menterjemah hadis dhaif sebagai hadis lemah. Itu akan menyebabkan salah faham. Dhaif itu istilah yang khusus. Ia bukan maksudnya lemah, tapi kemungkinan ataupun percentage bahawa hadis ini sabit daripada Nabi kurang daripada hadis hasan. Itu saja. So, Imam Nawawi mendatangkan hadis ini dalam konteks apa? Fadail amal. Tapi kalau tanya lihat lagi, adakah ini yang menjadi punya sandaran dalam menulis kitab ini? Bukan. Sekalinya, وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات. فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسائي، وأبو بكر الآجري، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني، والدارقطني، والحاكم، وأبو نعيم، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعيد الماليني، وأبو عثمان الصابوني، وعبد الله بن محمد الأنصاري، وأبو بكر البيهقي، وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. Dan Al-Imam Nawawi telah melihat bahawa banyak ulama-ulama hadis sebelumnya daripada para hufaz yang besar-besar telah menulis 40 buah hadis ini. Artinya telah mengumpulkan satu penulisan yang mengumpulkan 40 buah hadis. Dan ini antara nama-namanya: Abdullah bin Mubarak, Muhammad bin Aslam At-Tusi, Al-Hasan bin Sufyan An-Nasai, Al-Ajurri, Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim Al-Asfahani, Daraqutni dan lain-lain. Semua yang disebut ini ialah heavyweight dalam ilmu hadis. Bila mata cakap heavyweight, artinya rujukan besar dan utama dalam ilmu hadis. وقد استخرت الله تعالى جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. Maka Imam Nawawi aku telah beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengumpulkan 40 buah hadis untuk mengikut jejak langkah tu heavyweight tadi tu. Artinya Abdullah bin Mubarak, Muhammad bin Aslam, Al-Ajurri ataupun Al-Hafiz Al-Ajurri, Al-Asfahani, Ad-Daraqutni dan lain-lain. Al-Imam Nawawi kan ikut jejak langkah habis orang dalam mengumpulkan 40 buah hadis. Wa qad ittafaqa al-ulama ala jawaz al-amal bil hadith ad-dha'if fi fadail al-a'mal. Dan para ulama telah bersepakat bolehnya mengamalkan hadis dhaif dalam fadail al-amal. Ini telah tadi bincangkan tadi kan. Artinya yang kata ni hadis dhaif boleh boleh dipakai dan digunakan dalam fadail amal semata-mata, dalam fadilat amalan. Wa ma'a hadza, tapi pun cuma tu falaisa i'timadi ala hadzal hadis. Tapi bukan ku bersandarkan arah hadis ni untuk ku menulis kitab ni, bukan. Artinya ia sekadar untuk tambahan saja. Artinya apa motivasi asal dan pendorong asal Imam Nawawi menulis kitab ini? Adakah dengan hadis dhaif tadi? Nya bukannya. Akan tetapi ia punya i'timadnya, ia punya pegangannya arah bal ala qawlihi sallallahu alaihi wasallam fil ahadithi sahihati liyuballighi syahidu minkumul ghaiba. Akan tetapi yang kupegang sebenarnya ialah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Antaranya ialah hadis ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam konteks khutbah yang terakhir. Dan ini hadis sahih. Dalam khutbah yang terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya liyuballighi syahidu minkumul ghaiba. Hendaklah orang yang hadir pada waktu ini menyampaikan arah orang yang indah hadir. Artinya di sana ada arahan perintah daripada Nabi SAW untuk menyebarluaskan dan menyampaikan hadis-hadis baginda Nabi SAW. Maka i'timad Imam Nawawi arah mana? Ni arah hadis ini. Dan arah sebuah hadis lagi, wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Hadis kedua pun hadis sahih juga. Naddarallahu imra'an, Allah Ta'ala memperelok wajah seseorang, imra'an, sami'a maqalati, ia mendengar perkataanku, fawa'aha, maka ia memahaminya, fa'addaha kama sami'aha, dan ia sampaikan seperti mana yang ia dengar. Jadi
hadis ni pun juga menunjukkan kepada fadilat dan kelebihan yang diberi oleh Allah Ta'ala arah orang yang mendengar hadis Nabi, kemudian memahaminya dan menyampaikannya arah orang lain. Naddarallahu mra'an. Allah Ta'ala memperelok dan memberi cahaya arah orang yang mendengar perkataanku, yakni Nabi SAW, fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Dan ia menyampaikan dan ia memahaminya dan kemudian menyampaikan seperti mana yang didengarinya. Naddarallah ni ulama bincangkan banyaklah. Adakah maksudnya diperelok secara zahir maksudnya? Mungkin kita ni boleh persoalkan macam banyak-banyak aku dengar hadis Nabi, lepas itu aku sampaikan dia juga mungkin handsome atau mungkin lawak contohnya. Jadi para ulama bincangkan maksudnya naddarallahu mra'an itu artinya sama ada benar, artinya wajah orang itu bercahaya dengan cahaya yang maknawi, artinya cahaya yang bukan silau lah maksudnya, bukan aniwa, tapi cahayanya orang bisa dilihat secara maknawi, atau maksudnya hari kiamat. Pada hari kiamat orang itu akan diberi cahaya oleh Allah Ta'ala. Ataupun maksudnya lebih daripada ataupun maksudnya lebih maknawi daripada itu, artinya hati orang itu menjadi orang baik. Artinya orang bercahaya, yakni orang yang baik ia punya tingkah lakunya. Semua tu ada kemungkinannya ataupun ihtimal kemungkinan dalam memahami hadis ini. Makanya Imam Nawawi ia punya sandarannya dalam menulis kitab ini ialah hadis ini. Hadis yang tadi itu yang 40 itu sekadar tambahan saja sebagai hadis dhaif. Tapi yang utamanya apa pendorongnya asalnya tu ni hadis ini yang menyuruh untuk menyampaikan dan menyebarluaskan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa mesti 40? Barutah ia memakai hadis yang tadi itu yang dhaif itu dalam Fadail A'mal. Dan malah bukan itu sebenarnya, tapi malah lebih kepada mengikut jejak langkah a'immah sebelumnya yang mengumpulkan 40 buah lebih hadis atau ya thumma minal ulama'i man jama'al arba'ina fi usuliddin wa ba'dhum fil furu' wa ba'dhum fil jihad wa ba'dhum fil zuhdi wa ba'dhum fil adab wa ba'dhum fil khutabi wa kulluha maqasidu salihatun radhiyallahu an qasidiha. Dan daripada ulama-ulama tadi itu ada yang mengumpulkan 40 buah hadis dalam usuluddin, ada dalam furu'uddin, ada dalam hukum-hukum hakam agama, ada dalam jihad, ada dalam zuhud, ada dalam adab, ada dalam khutbah-khutbah, dan semuanya maqasid salihah, semuanya tujuan yang baiknya. Wa qad ra'aitu jam'a 40 ahamma min hadza kullihi. Akan tetapi Imam Nawawi nya aku melihat ada satu kategori lagi yang lebih lagi penting daripada semua yang tadi itu. Wa hiya 40 haditsan mustamilatan ala jami'i dhalika. 40 buah hadis yang temanya ialah yang merangkumi semua yang tadi itu. Ia merangkumi usuluddin, ia merangkumi hukum hakam agama, ia merangkumi jihad, zuhud dan lain-lain. Artinya 40 buah hadis yang menjadi asas utama kepada agama kita ni. Ya, wa kullu hadithin minha qa'idatun 'azimatun min qawa'ididdin. Dan setiap satu buah hadis yang ku masukkan di sini, setiap satunya itu merupakan satu kaedah yang agung dalam agama dan yang disifatkan oleh para ulama hadis itu sebagai madaruddin ataupun sandaran kepada agama ini secara keseluruhan. Artinya 40 buah hadis yang akan dibaca ni yang akan dibaca selepas ini ialah 40 buah lebih hadis yang menjadi asas dan asal kepada agama Islam secara keseluruhannya. Yakni hadis-hadis yang mengumpulkan kesemua unsur-unsur yang penting dalam agama. Dalam arti kata lain, mun tani faham 40 buah hadis ni, maka kita ni dapat katakan yang kita ni faham gambaran umum mengenai Islam itu sendiri. Sebab itu 40 buah hadis ni Imam Nawawi ni, ia sangat-sangat signifikan dalam perjalanan orang itu menuntut ilmu agama. Jadi kalau orang itu kan tahu ni orang gambaran umum dulu mengenai agama ni, apa patut dibacanya dulu? Biasanya kitab Arba'in An-Nawawi. Sebab 40 buah hadis ataupun 40 buah lebih hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi dalam kitab ini berbentuk hadis-hadis yang merangkumi makna-makna yang menjadi asas kepada agama kita ni. Artinya daripada sekian banyak hadis, ribu-ribu hadis itu, Imam An-Nawawi memfilter dan meletakkan 40 buah lebih hadis yang merupakan hadis-hadis yang menjadi asal kepada agama kita ni. Cuma tu. Kalau tadi bayangkan, ia bukan usaha yang senang lah, malah usaha yang payah dan memerlukan kepada kemahiran yang tinggi dalam kefahaman hadis. Cuma mana ia akan memfilter semua hadis yang berjumlah ribu-ribu dari segi makna dan malah mungkin juta dari segi
jalan sanadnya itu memerlukan kepada kemahiran yang tinggi sebenarnya, dan taufik daripada Allah Taala juga untuk meletakkan hadis ini ngam ya sebagai asas kepada agama. Ya, bi anna madar al-islami alaihi aw nisf al-islam aw sulusahu aw nahwa dhalika. Sebab ada hadis-hadis yang ulama, contohnya ini 1/3 daripada agama, ini 1/2 daripada agama, ini 1/4 daripada agama. Ada hadis-hadis yang disifatkan cuma tu. Maka ni kitab ini Imam Nawawi mengumpulkan hadis-hadis yang berbentuk cuma tu. Summa altazimu fi hadhihi al-arba'ina an takuna sahihatan wa mu'dhamuha fi sahihai al-Bukhari wa Muslim wa adhkuruha mahdhufat al-asanidi liyasuhula hifzuha wa ya'umma al-intifa'u biha insyaallah ta'ala. Dan yang aku dalam arba'in ini aku akan hanya include hadis-hadis yang sahih sahaja, yang majoritinya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih bis durang. Dan aku akan indah menyebutkan sanadnya secara full, sebab di antara adat ulama hadis dulu-dulu sebelum Imam Nawawi, dorang sebut the full sanad daripada durang sampai Nabi itu. Bayangkan dia di antara Imam Nawawi sama Nabi SAW itu ada mungkin sudah 10 generasi lah. Kalau adat ulama hadis sebelum itu disebutnya tu 10 nama tu yang membawa kepada Nabi itu. Tapi Imam Nawawi di sininya tidak, di mahzufnya nama-nama 10 orang itu taruh saja kepada disebutnya sahabat yang meriwayatkan hadis itu dan apa hadisnya, supaya senang menghafal satu, dan yang kedua supaya lebih ramai orang dapat mengambil manfaat lah. Tiamun disebutnya 10 mungkin akan macam jadi boring baca nama-nama itu saja. Ya, apa itu namanya, kajian sanad ini ya siok hanya bagi orang yang dalam bidang hadis. Kalau orang dalam bidang hadis, ya kenal step 10 siapa orangnya, dan dibuatnya analisis lagi macam ini orangnya siapa gurunya dan lain-lain. Tapi bagi orang yang kan tahu makna hadis saja macam apa yang tak kali macam tu. So itu yang dibuat oleh Imam Nawawi di sini dan diikutkan oleh ulama-ulama selepasnya. Wa yanbaghi likulli raghibin fil akhirati an ya'rifa hadhihi al-ahaditsa. Dan siapa yang teringin akan akhirat, maka hendaklah ataupun sepatutnya lah ia mengetahui hadis-hadis ini, limashtamalat alaihi minal muhimmati wahtawat alaihi minat tanbihi ala jami'i ta'at. Sebab hadis-hadis ini mengandungi perkara-perkara yang penting-penting, dan ia mengandungi juga peringatan-peringatan yang merangkumi keseluruhan jenis ketaatan yang ada dalam agama ini. Wa dzalika zahirun liman tadabbarahu, dan perkara itu jelas bagi siapa yang mentadabbur dan memikirkan hadis-hadis yang dimuatkan dalam kitab ini. Wa 'ala Allah i'timadi wa ilaihi tafwidi wa istinadi wa lahul hamdu wan ni'matu wa bihi taufiq wal ismatu. Dan kepada Allah Taala aku bersandar, dan kepadanya aku mengharap, dan aku memegang. Walahul hamdu wan ni'matu, dan baginya segala puji-pujian dan segala nikmat. Wa bihi taufiq wal ismatu, dan dengannya segala taufik dan segala pemeliharaan, segala pemeliharaan. Okey. So tadi habis sudah khatimah baru. Okey, mungkin ada sebelum berehat, mungkin yang tertanya kenapa panjang-panjang mukaddimah. Mana-mana kita ulama kita ni, terutama ulama-ulama yang terdahulu, kuncinya ada arah mana? Ada arah mukaddimah. Memang kuncinya sentiasa ada arah mukaddimah. Kadang-kadang kita ni cuma gagas macam, dan aku mau tahu apa isinya terus. Tapi biasanya kuncinya ditaruh arah mukaddimah. So sebab tu kita ni baca mukaddimahnya juga dan kita ni terangkan juga.